Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim pula mendedahkan rahasia perkara yang kita tak pernah tahu berlaku di KLIA yang melibatkan custom. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang terdahulu, beberapa hari yang lepas kita digemparkan dengan pendedahan daripada Menteri MOTAC Motek, yaitu Tiong King Sing, apabila beliau menyatakan terdapat berlaku rasuah yang menjijikkan, yang memalukan berlaku di pintu masuk KLIA. Menurut menteri tersebut, berlaku yang mana rasuah diminta untuk beberapa perkara, termasuklah melibatkan RM3.000 sehinggalah RM12.000. Ini satu perkara jika benar amat memalukan negara kita. Nasib baiklah menteri itu dengan berani mendedahkan perkara itu. Walaupun beliau kata beliau telah bersabar dan cuba untuk tidak mendedahkan, tetapi oleh kerana media sudah pun mendedahkan dan memviralkan, mensensasikan kekecohan tersebut, maka beliau terpaksa mendedahkan perkara tersebut. Hari ini kita pula digemparkan dengan pendedahan paling mengejutkan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim sendiri selepas melawat KLIA. Semalam kita tahu, anda pun tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membuat lawatan mengejut ke KLIA dengan membuat lawatan secara bersendirian. Namun demikian, dalam dapatan terkini Anwar Ibrahim memang terdapat beberapa masalah besar yang berlaku di KLIA. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa anda share video ini supaya semua orang tahu apa sebenarnya yang berlaku di custom, khususnya di KLIA. Ini pasti anda tak pernah tahu dan anda harus dengar dari awal sampai akhir. Anwar Ibrahim menyatakan kekecewaannya kerana hanya satu mesin pengimbas custom di KLIA yang berfungsi. Menurut Anwar Ibrahim, dia pun tak boleh terima, apalagi kita kan sebagai rakyat biasa. Saya secara pribadi, saya pun hairan dan saya tak boleh terima bagaimana mesin pengimbas custom di KLIA hanya satu yang berfungsi, sedangkan ianya adalah tempat yang melibatkan ramai orang. Oleh sebab itulah Anwar Ibrahim kata beliau kecewa hanya satu mesin pengimbas custom di KLIA yang berfungsi. Ini satu pendedahan daripada Anwar Ibrahim sendiri yang tak pernah orang beritahu kepada kita. Ikuti terus apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melahirkan rasa kecewa apabila lawatan mengejutnya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam mendapati hanya satu daripada 7 mesin pengimbas custom beroperasi. Anwar berkata beliau difahamkan mesin itu telah rosak sejak tahun lalu dan seharusnya digantikan segera memandangkan keperluan mendesak di pintu masuk negara seperti lapangan terbang. Inilah yang mengecewakan Anwar Ibrahim. Bayangkan di tempat itu, menurut laporan ini, Anwar Ibrahim mendapati hanya satu daripada 7 mesin pengimbas custom beroperasi. Ada 7, tapi satu sahaja yang berfungsi. 6 lagi tak beroperasi kerana telah rosak. Yang menyedihkan, ianya telah rosak sejak tahun lalu lagi. Tapi persoalannya, kata Anwar Ibrahim, kenapa tidak diperbaiki dengan segera? Menurut Anwar Ibrahim, kerajaan boleh berbelanja menggantikan mesin pengimbas rosak terbabit, namun tidak mendapat maklumat daripada pegawai agensi terbabit. Ini benar-benar mengecewakan kita. Jangan saja sampai sudah keperluannya mendadak baru tiba-tiba menyibuk pula terhege-hege nak kata ini alasannya, itu alasannya dan sebagainya. Kata Anwar Ibrahim, kebetulan saya Menteri Keuangan, custom bawah tanggung jawab saya. Takkan nak tunggu menteri turun baru nak tahu rosak, kata Anwar Ibrahim berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Warga Jabatan Perdana Menteri. Pada Julai 2020, bekas Ketua Pengarah Kastam Abdul Latif Abdul Kadir berkata agensi itu akan menambah 20 mesin pengimbas berkualiti tinggi di pintu masuk negara termasuk lapangan terbang bagi menggantikan mesin lama dalam usaha mengekang penyeludupan dada secara kurier. Menurutnya, kos pembelian itu membabitkan perbelanjaan kira-kira RM200 juta dan diterima penghujung tahun 2020.
Semalam, Anwar mengadakan lawatan mengejut di KLIA untuk meninjau operasi immigration di pintu masuk negara itu. Lawatan itu dipercayai susulan kekecauan di KLIA baru-baru ini membabitkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Seng yang mengakui individu ditularkan bagi membantu seorang warga China yang ditahan daripada memasuki Malaysia. Tiong mendakwa wujudnya budaya rasuah membabitkan segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa kronik di pintu masuk negara. Sementara itu, Anwar berkata sebahagian besar anggota immigration bertugas dengan baik, namun kecewa masih ada sekelompok kecil masih mengamalkan cara lama. Hanya beberapa kelompok kecil yang masih melakukan dengan cara lama yang perlu diambil tindakan segera dan keras. Jika berlaku akan menjejaskan kerja kita, imej penjawat awam dan negara, kata beliau lagi. Yang menariknya tentang pendedahan ini ialah ada beberapa perkara. Pertama, Anwar kata ada 7 mesin tapi 1 sahaja yang berfungsi. Selain daripada itu, mesin itu telah diketahui rosak sejak tahun lepas. Tapi Anwar kata, kenapa tidak memohon? Beliau kata, beliau atau kementerian boleh, kerajaan boleh menggantikan alat mesin yang rosak itu, tetapi beliau kecewa tidak mendapat maklumat daripada pegawai agensi berkaitan. Ini yang mengejutkan kita. Beliau kata takkan nak tunggu menteri turun baru nak tahu rosak. Itu masalah besar. Takkan tunggu menteri turun baru tahu apa masalahnya. Yang lebih menarik lagi ialah fakta ini. Pada Julai tahun 2020, bekas Ketua Pengarah Kastam Abdul Latif Abdul Kadir berkata, agensi itu akan menambah 20 mesin pengimbas berkualiti tinggi di pintu masuk negara, termasuk lapangan terbang bagi menggantikan mesin lama dalam usaha mengekang penyelundupan dada secara kurir. Menurutnya, kos pembelian itu membabitkan perbelanjaan kira-kira 200 juta ringgit dan diterima penghujung 2020. Semalam Anwar mengadakan lawatan tersebut di KLIA. Jadi, menjadi persoalan kita, kalau betul lah berlaku penggantian 20 mesin pengimbas berkualiti tinggi ini telah menggantikan mesin lama bagi mengekang penyelundupan dada secara kurir yang melibatkan RM 200 juta ringgit dan akan diterima pada penghujung 2020. Persoalan kita ialah di mana mesin 20 itu, dan persoalan yang seterusnya ialah kalau betullah apa yang dinyatakan dalam laporan ini ialah sudah dapatkah 20 mesin tersebut yang membabitkan perbelanjaan kira-kira 200 juta itu? Itu persoalan kita. Tolong tinggalkan komen kita. Anda tekan butang subscribe dan share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang-petang, tengah hari, pagi-pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini pasti mengejutkan kita semua karena ianya melibatkan jutaan ataupun duit puluhan juta yang dihutang oleh bekas menteri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon kiranya Anda bantu saya tekan butang subscribe di bawah ini, dan tekan butang subscribe itu percuma, serta share video ini supaya semua orang tahu rupa-rupanya ada juga menteri-menteri yang ada hutang puluhan juta tapi tak bayar. Memalukan sungguh. Ini boleh kata menjijikkan lah kan. Bayangkan seorang menteri tak bayar hutang. Dan yang menuntut pula ini ialah orang yang paling kita ketahui banyak kali menimbulkan kontroversi. Kadang-kadang beliau juga mempunyai mulut yang agak kadang-kadang macam tiada insurans lah, macam itulah. Tapi terkena pula dengan dia. Padan mukalah. Kalau betullah bekas menteri ini berhutang puluhan juta terhadap Alif Sukri. Pagi ini kita dikejutkan dengan laporan dari Sinar Harian menulis Alif Sukri tuntut bekas menteri bayar hutang puluhan juta. Siapalah agak-agaknya bekas menteri yang ada puluhan juta hutang ini ya? Anda boleh tulis dalam ruangan komen, mungkin Anda dapat meneka siapa bekas menteri yang ada hutang puluhan juta ini. Bayangkan, sudahlah bekas menteri, gaji besar, pendapatan besar, silap sikit banyak lagi pendapatan besar, tapi ada pula hutang puluhan juta dengan Alif Sukri. Yang menjadi persoalan saya ialah,
apa yang dibuat dengan uang puluhan juta dan kenapa daripada Alif Sukri pula diminta? Itu menjadi persoalan. Apa hubungan bekas menteri dengan Alif Sukri ini? Sehingga Alif Sukri boleh pula menjadi tempat meminjam uang puluhan juta. Saudara-saudara, ahli perniagaan yang juga pempengaruh Datuk Alif Sukri Kamarul Zaman menuntut seorang bekas menteri bergelar Tan Sri untuk menjelaskan hutang berjumlah puluhan juta kepadanya. Bayangkan seorang Tan Sri, kalaulah pada pendapat saya lah kan, kalau orang itu bekas menteri, beliau pula ialah Tan Sri, mana mungkinlah dia ada hutang sehingga puluhan juta. Tapi terbukti apa yang saya pikir itu salah. Rupa-rupanya ada juga bekas menteri Tan Sri, ahli politik yang sanggup berhutang berpuluh juta pula ini. Dan orangnya pula tempat berhutang tidak lain tidak bukan Alif Sukri. Alif Sukri ini yang macam kita tahu, dia akan cakap tanpa insurans. Jadi nasib badanlah kepada bekas menteri ini kerana terhutang pula terhadap Alif Sukri. Alif Sukri mendakwa beliau berkali-kali cuba menghubungi individu tersebut, namun sehingga kini masih tiada respon. Siapalah agak-agaknya bekas menteri ini ya? Apalah guna duit itu sampai puluhan juta dia hutang? Nggak tahulah. Takkan bekas menteri macam ini saya hubungi dia tak angkat. Saya WhatsApp dia tak balas. Dulu nak pinjam, nak minta bantuan, dialah terhege-hege nak jumpa saya, kata Alif Sukri. Maulah saya sangat kalau Alif Sukri ini cepat-cepat mendedahkan siapa bekas menteri ini. Kata Alif Sukri, saya tak nak cerita perkara sebenar. Nanti malu satu keluarga Tan Sri. Jadi saya sabar sahajalah. Orang Langkawi mesti kenal dia, hartawan satu Malaysia, katanya dalam satu hantaran di Instagram pada Ahad. Jadi dia sudah berikan satu clue. Tan Sri, yang pastinya bukan Tun, nasib baik, bukan Tun. Yang pastinya dia adalah keluarga Tan Sri, kata Alif Sukri. Dia kata nanti malu satu keluarga Tan Sri. Dan orang itu ialah orang Langkawi mesti kenal dia, kata Alif Sukri. Tak pastilah dia orang Langkawi kah, dia tinggal di Langkawi kah, tapi yang pasti Alif Sukri kata orang Langkawi mesti kenal dia, hartawan satu Malaysia. Yang hairan, bagaimana seorang hartawan yang terkenal boleh berhutang puluhan juta? Apa yang dia buat? Apa yang dia guna dengan duit itu? Hantaran tersebut mendapat perhatian pengguna di laman maya berkenan dengan perkara tersebut dengan 9,756 tanda suka diberikan. Pemilik akaun bernama Fizi Hasan 88 mendakwa bahawa dia cukup mengenali Tan Sri itu. Saya kenal Tan Sri ini sebab saya pernah bekerja di hotel miliknya. Wah, rupa-rupanya ini identiti dia. Tan Sri ini ada hotel. Wah, pertama dia dikenali di Langkawi kerana dia hartawan di Langkawi, kata Alif Sukri. Selain itu, dia juga ada hotel menurut Fizi ini. Dia ada hotel. Menurutnya lagi, saya berhenti dari hotel itu pun sebab malas nak sebut, kata Fizi Hasan 88 dalam ruangan komentar hantaran Alif Sukri itu. Seorang lagi individu bernama Eza Azaiti dipercayai bekerja di bawah Tan Sri tersebut berkata, ramai dalam kalangan pekerja tersebut, termasuk dirinya, tidak dibayar gaji semenjak pandemik COVID-19 dahulu. Oh, teruk juga Tan Sri ini ya. Sudahlah bekas menteri, hartawan lagi, tapi tak bayar gaji pekerja sejak pandemik COVID-19. Aduh, jijiknya. Saya jika ada halal dunia dan saya tidak akan halal dunia dan akhirat duit gaji saya, ujar beliau. Coba teka. Agak-agak kamu kenal ke siapa yang didedahkan oleh Alif Sukri ini? Sebelum kita berpisah, awas jangan ingat menteri, bekas menteri kaya raya. Mereka mungkin kelihatan kaya raya, besar keretanya, besar rumahnya, istrinya mungkin 1 orang atau 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Janganlah kamu terkejut kalau tiba-tiba pula didedahkan berhutang puluhan juta. Dan janganlah juga kamu terkejut kalau orang itu tidak mahu bayar gaji. Sudah kaya, tak bayar gaji. Sudah kaya, tak pula bayar hutang lagi. Sebelum kita berpisah, sila tekan butang subscribe dan share video ini. Jangan lupa berikan komen Anda. Cuba teka siapa orang itu, ikuti terus ulasan selepas ini.
Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu yang hangat melibatkan Anwar Ibrahim dan Hadi Awang hari ini ialah apabila satu tular di media sosial yang menulis doa ambil Hadi atau ambil nyawa Hadi. Apa komen Anwar Ibrahim terhadap komen yang tular ataupun tulisan yang tular ini? Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Menurut Anwar Ibrahim, doa ambil nyawa Hadi, Anwar tuntut supaya Zaki minta maaf segera. Inilah kualiti kepimpinan Perdana Menteri yang kita mahu. Kualiti kepimpinan yang mahu kita ada di Malaysia ini. Yang mana walaupun bersengketa, walaupun bermusuhan dalam bidang politik, namun tetap juga memikirkan tentang adab dan juga batasan. Anwar Ibrahim walaupun kita lihat dikecam hebat oleh semua pemimpin termasuk musuh politik beliau, namun Anwar Ibrahim masih mempunyai batasan yang kita lihat kualiti kepimpinan yang luar biasa. Sehingga kan Anwar Ibrahim menyular tindakan seorang ahli yaitu Zaki yang mana telah menulis doa ambil nyawa Hadi sebagai satu perbuatan yang melampau. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengarahkan salah seorang pengguna media sosial yang dianggap dekat dengan PKR agar segera memohon maaf kerana bersikap biadab ke atas Abdul Hadi Awang. Kata Anwar Ibrahim, individu terbabit perlu memohon maaf segera atas keterlanjurannya kepada Presiden PAS berkenan. Saya membantah dan kesal dengan ciapan biadab Zaki Yamani dan mengarahkan beliau untuk memohon maaf dengan kadar segera, tegas Anwar dalam ciapannya di Twitter. Terdahulu, pengguna Twitter berkenan menciap sesuatu yang dianggap melampau. Ia berikutan laporan mengenai keadaan kesihatan Abdul Hadi yang dikatakan merosot dan sedang diberikan rawatan oleh pihak hospital. Selain Abdul Hadi, Zaki juga mengaitkan doanya itu dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Doa, Ya Allah, ambillah nyawa Abdul Hadi Awang, hentikan kerosakan yang dilakukannya di muka bumi, hentikan fitnah yang dibawanya terhadap agamamu. PS, ambil sekali Mahathir, ciap beliau di dalam Twitter. Keadaan kesihatan bekas Duta Khas bertaraf menteri itu dimaklumkan sendiri oleh anaknya, Muhammad Khalil Abdul Hadi, menerusi catatan di Facebook pada pagi semalam. Menurut Muhammad Khalil, Abdul Hadi telah berada dalam keadaan uzur ketika Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Pemuda PAS Terengganu pada 27 Jun lalu. Bagaimanapun, katanya, Abdul Hadi tetap menggagahkan dirinya untuk hadir program berkenan. Sepatutnya doakan hidayah. Sementara itu bernama melaporkan Muhammad Khalil ketika dihubungi mengesahkan berada dalam keadaan stabil. Kali terakhir Abdul Hadi dilaporkan dimasukkan ke hospital ialah pada Februari tahun lalu apabila dia mengalami sesak nafas sebelum dipindahkan ke Institut Jantung Negara IJN untuk rawatan lanjut. Senada dengan Anwar, Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO Khairuddin Aman Razali pula meminta pengguna Twitter terbabit agar segera bertaubat. Sesiapa yang mendoakan kematian seseorang yang sedang sakit kerana berbeza parti politik perlu bertaubat memohon ampun kepada Allah dan juga perlu meminta maaf kepada empunya diri dan ahli keluarganya. Politik kepartian tidak mewajarkan keputusan atau terputusnya persaudaraan Islam yang diwajibkan oleh Allah untuk dipelihara, katanya dalam satu kenyataan. Tambah Khairuddin adalah tidak wajar untuk seseorang mendoakan keburukan dan kematian orang lain hanya kerana perbezaan politik kepartian. Janganlah mendoakan keburukan ke atas seseorang yang berbeza pendirian dalam persaingan politik kepartian. Apatah lagi mendoakan kematian seseorang yang sedang sakit, kata beliau. Sekiranya kita berbeza pendirian politik kepartian sekalipun, doakan hidayah dan kebaikan untuk dirinya, dunia dan akhirat, kata Khairuddin lagi.
Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Khairuddin dan juga Anwar Ibrahim, yang mana bagaimanapun perbezaan politiknya, perkara yang melampau seperti mendoakan kematian itu perlu dielakkan. Dan lebih penting lagi, inilah ciri kepimpinan yang kita cari, seperti Anwar Ibrahim, yang mana lawan tetap lawan, tetapi saudara dalam agama tetap diutamakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas beberapa jam insiden kecoh di KLI yang melibatkan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian, selepas pendedahan bahawa ada rasuah berlaku yang menjijikkan di KLIA yang didakwa berlaku oleh menteri tersebut, akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan reaksi yang kita tunggu-tunggu. Apa komen Anwar Ibrahim? Ini yang kita tunggu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ramai orang yang kata Anwar Ibrahim ini tidak bertindak dan hanya cakap-cakap saja. Panas-panas tai ayam saja kata mereka. Tapi akhirnya Anwar buktikan beliau bukan sekadar cakap-cakap kosong, beliau bukan hanya sekadar retorik, tetapi apa yang dia buat, apa yang dia kata, dia lakukan benar-benar. Anwar Ibrahim buktikan dia betul-betul mahu memerangi rasuah. Dengar saja tentang kes rasuah, kata Anwar Ibrahim, saya tak akan halang untuk siasatan daripada SPRM, dan beliau kata beliau sedia. Kalau benar ada bukti beliau ada kaitan dengan rasuah, beliau bersedia untuk disiasat sendiri oleh SPRM. Kalau benar dia mengayakan keluarga beliau, kata Anwar Ibrahim, ini pasti membuatkan lutut-lutut musuh-musuh Anwar bergegar dan bergetar. Pada malam ini kita digemparkan dengan tindakan mendadak daripada Anwar Ibrahim ke atas laporan dakwaan wujudnya rasuah di KLIA. Ada orang jangka Anwar Ibrahim hanya berdiam diri, terutamanya pemimpin-pemimpin ataupun blok-blok musuh yang cuba mau menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim akhirnya tampil memberikan respon muktamad. Hari ini kita dilaporkan Anwar Ibrahim melakukan lawatan mengejut ke Custom dan Immigration KLIA secara bersendirian. Ini macam satu cerita seorang sultan dalam sejarah Melayu, yang mana beliau sanggup menyiasat ke bawah, baginda sanggup menyiasat ke bawah, menjadi atau menyamar seperti rakyat biasa, hanya semata-mata mahu melihat bagaimana keadaan di dalam rakyat baginda sendiri. Anda pasti tahu siapa cerita itu. Baginda itu siapa? Yang mana baginda telah menyebabkan kerajaan baginda makmur dan aman. Hari ini Anwar Ibrahim melakukan perkara yang sama apabila membuat lawatan mengejut ke Custom dan Immigration KLIA, dan yang lebih penting lagi, beliau secara bersendirian. Ini yang kita mahu. Kalau boleh, saya menyerulah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lawatlah semua tempat, khususnya jabatan-jabatan kerajaan, supaya lawatan mengejut ini boleh melihat bagaimana keadaan para pejabat awam, juga para pekerja-pekerja di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya yakin ada kejutan-kejutan yang mungkin akan dapat dilihat selepas lawatan mengejut tersebut. Apa pendapat Anda semua netizen? Adakah Anda setuju dengan saya yang mengatakan bahwa lawatan-lawatan mengejut seperti inilah yang diperlukan untuk memajukan Malaysia? Lawatan-lawatan mengejut seperti inilah yang akan dapat membentuk Malaysia. Kalau bukan lawatan mengejut, pastilah banyak perkara yang akan disembunyikan. Kotoran-kotoran, sampah-sampah sarap, macam-macam lah. Ketidakcekapan tata kelola dan sebagainya pasti akan disembunyikan sementara lawatan tersebut. Tapi dengan lawatan mengejut dan juga lawatan bersendirian ini pasti akan memberikan kejutan yang lebih besar. Apa pendapat kamu? Adakah kamu setuju dengan saya? Kalau kamu setuju, coba cadangkan.
Agak-agak di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu membuat lawatan mengejut seperti yang dia lakukan di KLIA ini. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan mengejut ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini untuk melihat sendiri Jabatan Kastam dan Immigration menjalankan tugas. Perkembangan ini hadir susulan insiden pada Khamis yang melibatkan seorang menteri, pelancongan dari China dan menteri dan pelancong dari China dan dakwaan rasuah melibatkan pihak berkuasa. Dalam satu kenyataan hari ini, Anwar berkata Kabinet akan membincangkan perkara itu Rabu ini dan memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan berhubung perkara itu. Tindakan akan diambil terhadap mereka yang terlibat sekiranya terdapat sebarang kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku sehingga menjejaskan operasi, katanya, memetik Malaysia kini. Khamis lalu, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing melepasi kaunter immigration untuk menyelamatkan seorang pelancong yang ditahan. Menteri itu mengakui perbuatannya dan berkata ia bagi mendedahkan rasuah di kalangan pegawai KLIA di KLIA. Tiong mendakwa warga China itu bukanlah orang pertama yang menerima layanan sedemikian apabila tiba di Malaysia. Sementara itu, dalam kunjungannya hari ini, Anwar berkata ada beberapa perkara perlu diperbaiki. Umumnya, majoriti petugas immigration berjalan dengan baik, cuma ada beberapa masalah. Kita adakan siasatan untuk perbaiki atau jika ada kesilapan, kita ambil tindakan yang sewajarnya, kata beliau. Saya cuba teliti langkah-langkah yang diambil dan setakat ini, saya lihat immigration beri respon yang sangat baik dan positif. Yang perlu dikenal pasti beberapa perkara kecil yang masih tidak mampu membawa perubahan, termasuk berdepan dengan beberapa tuduhan, katanya. Tambahnya, Kabinet akan mengadakan perbincangan mengenai operasi kedua-dua jabatan itu. Bernama melaporkan, Anwar tidak ditemani menteri atau pemimpin tertinggi semasa kunjungannya yang berlangsung selama 30 menit. Lawatan mengejut itu dilakukan sebelum Perdana Menteri menuju ke Kompleks Bunga Raya bagi mengalu-alukan kepulangan yang di Pertuan Agong dan Permaisuri daripada menunaikan ibadah haji. Inilah Perdana Menteri yang kita mahukan, Perdana Menteri yang membuat lawatan mengejut. Seperti yang saya katakan di awal ulasan ini, seperti yang pernah dilakukan oleh seorang raja dalam sejarah Melayu, yang mana baginda sanggup menyamar seperti rakyat biasa untuk mahu melihat keadaan sebenar berlaku dalam kalangan rakyat. Inilah yang kita mahu. Dan saya ulang semula, adakah anda setuju kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memperluaskan lawatan-lawatan mengejut ini ke jabatan-jabatan lain juga? Kalau anda setuju, cuba cadangkan apa jabatan yang perlu dibuat lawatan mengejut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan perlulah lawatan itu dibuat mengejut tanpa ada persediaan, dan paling penting, lagi baik Anwar Ibrahim membuat lawatan bersendirian supaya semua perkara-perkara yang perlu diperbaiki secara positifnya boleh diperbaiki dengan segera. Sekian dulu. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu pendedahan yang paling menarik sekali, yaitu berkaitan dengan penemuan oleh SPRM di rumah seorang bekas pengarah jabatan air, dan pada waktu serbuan beliau ialah pengarah jabatan air. Dan apa yang ditemui oleh SPRM ialah duit tunai, saudara, bukan cukai, bukan cek, bukan online, bukan dalam handphone, bukan dalam cek dan sebagainya, tapi dalam bentuk tunai ditemui sebanyak RM44 juta dalam pejabat, dalam rumah dan dalam kereta pengarah jabatan air di mana? Di Sabah. Rupa-rupanya ini kerja dia selama ini yang orang ramai tak tahu. Nak tahu apa yang dia buat sampai dia boleh dapat 44 juta tunai disimpan dalam pejabat, dalam rumah, dalam kereta, dalam entah di mana lagi. Ini yang dia buat rupa-rupanya. Tapi sebelum anda tahu apa yang dia buat, sila tinggalkan dulu komen anda tentang isu duit RM44 juta tunai ini. Dan juga bantu saya, tolong tekan butang subscribe di ruangan subscribe
Tekan butang subscribe, itu percuma dan Anda tak perlu bayar apa-apa dan membantu saya mengembangkan channel ini. Saudara-saudara sekalian, uang tunai kira-kira 44 juta, 921 barang kemas, 86 jam tangan mewah, dan 93 unit beg tangan berjenama ditemui dalam serbuan di pejabat rumah dan kenderaan milik bekas pengarah Jabatan Air Negeri JNS Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Hishamuddin Muhammad Esa berkata, uang tunai RM23 juta ditemui di atas meja perabot. Di atas meja perabot, sofa panjang, kabinet televisyen, dan kabinet kayu, serta di dalam beg semasa serbuan pertama di pejabat Awang Tahir. Anda dapat bayangkan? Mari saya beritahu. Bayangkan kamu masuk ke dalam pejabat bos kamu temui duit 23 juta. 23 juta, bukan 2,3 juta. 23 juta ditemui di mana? Di atas meja pejabat. Atas meja pejabat ada duit belongo. Dikira 23 juta. Selain itu, di sofa pejabat. Sofa pejabat, kamu tahu sofa pejabat? Sofa pejabat, Anda masuk dalam sofa pejabat bos kamu, masuk dalam pejabat bos kamu, buka pintu, duduk di atas sofa panjang, ada duit tunai. Yang lebih menarik lagi, dalam kabinet television. Sekarang aku nak suruh kamu semua pergi ke kabinet TV kamu, buka, agak-agak ada duit tak? Adalah dalam 5-6 ringgit kan, 10 ringgit, 100 tak mungkin lah, takut hilang kan. Tapi bos yang ini, apa dia buat? Letak duit dalam kabinet television. Dan paling menarik lagi, dalam kabinet kayu. Orang ni simpan duit dalam peti emas, dalam peti besi, dengan kunci dan macam-macam. Tapi bos yang seorang ni simpan duit merata-rata. Boleh kata taburlah, bertaburan di meja pejabat, di sofa panjang, kabinet televisyen, dan kabinet kayu, serta dalam beg semasa serbuan. Dan jumlah yang dirampas ketika serbuan pertama itu berjumlah 23 juta. Bukan 2,3 juta, 23 juta. Seterusnya, beliau berkata, 9 juta lagi ditemui di dalam boot Mazda, RM 4 juta di dalam boot Mercedes-Benz, dan 8 juta lagi di dalam peti keselamatan di rumah Awang Tahir. Hishamuddin turut menjelaskan secara terperinci kepada mahkamah lokasi bungkusan wang, barang kemas, dan jam tangan yang terdapat di setiap sudut pejabat Awang Muhammad Tahir, di pantry, rumah, dan kereta pada Pulan Lakaran, dengan merujuk kepada setiap gambar yang diambil. Anda dapat bayangkan itu? Coba bayangkanlah, kamu masuk ke dalam rumah, masuk di rumah dalam pejabat bos kamu, tiba-tiba kamu terjumpa duit, barang kemas, bungkusan duit, jam tangan di setiap sudut pejabat. Aduh, saya pun tak dapat bayangkan bagaimana banyaknya duit itu. Menjawab soalan, Hishamuddin berkata, hanya Awang Tahir yang mempunyai akses ke bilik di pantry tersebut. Kerana ia berada di pejabat Awang Tahir, kunci bilik hanya disimpan oleh Awang Tahir dan pembantu peribadinya. Memaklumkan tiada sesiapa dibenarkan masuk bilik itu selain Awang Tahir. Sementara itu, di rumah Awang Tahir pula, hanya isteri Awang Tahir, Fauzia Piut, yang mempunyai akses ke peti keselamatan di mana wang, barang kemas, jam tangan ditemui, kerana dia satu-satunya orang yang mengetahui nombor gabungan peti keselamatan itu. Hishamuddin diberi keterangan lanjut pada Jumat di hadapan Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat dalam perbicaraan Awang Tahir 58 tahun, Fauziah 55 dan Lim Lambeng 66 terhadap 37 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan wang tunai dan simpanan bank berjumlah RM 61,5 juta serta pemilikan barangan kemas yang menyalahi undang-undang. Menurut Hishamuddin, ketika mereka menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan, selain pegawai SPRM, hanya Awang Tahir dan istrinya di rumah itu. Hishamuddin membacakan keterangan saksinya di hadapan Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat dalam perbicaraan Awang Tahir, membabitkan uang tunai simpanan bank dan simpanan bank berjumlah RM 61,57 juta serta pemilikan barangan mewah yang menyalahi undang-undang.
Sementara itu, saksi ke-41 pendakwaan memaklumkan kepada mahkamah bahawa sejumlah wang tunai RM14.000 ditemui pada rakan karib wanita Awang Tahir ketika serbuan di kondominium itu milik wanita itu. Ku Sazwani Ku Azmi 33 berkata pada 4 Oktober 2016 kira-kira jam 2 petang dia diarahkan oleh pegawai penyiasat Chen Huat untuk menyerbu sebuah rumah milik Christine Fiona M. Ponsoi yang dipercayai menyimpan harta daripada Awang Tahir. Selepas menerima arahan itu, saya pergi ke pejabat Christine di Sedco bersama 2 pegawai lain. Berdasarkan maklumat, Christine berada di rumahnya di Jalan Fung Ye Ting dan kami pergi ke lokasi itu. Saya bertemu Christine ketika dia berada dalam keretanya dan saya memaklumkan kepadanya bahwa kami telah menerima arahan untuk melakukan serbuan di rumahnya di Luyang. Kami kemudiannya menuju ke kondominium Puncak Luyang bersama-sama dengan Christine. Sebelum kami meneruskan pencarian, saya telah menyampaikan perintah penggeledahan dan penyitaan kepada Christine serta meminta untuk menandatangani perintah itu, kata Ku Sazwani yang merupakan pegawai penyiasat Suruhanjaya SPRM pada November sejak Mei 2016 hingga November 2018. Dia seterusnya memberi keterangan bahawa mereka telah membuat pemeriksaan kondominium itu dan menemui sebuah beg mengandungi 140 keping wang kertas RM100 di ruang tamu. Wah, di ruang tamu punya banyak duit. Setelah mengira wang kertas, jumlah wang itu ialah RM14.000. Selain wang itu, kami tidak menjumpai apa-apa barang berharga atau barang mencurigakan dari kondominium itu. Kami kemudian merampas wang itu dan kembali ke pejabat SPRM Sabah. Saya menerima arahan untuk menyimpan sementara wang tunai rampasan itu sementara menunggu arahan selanjutnya, katanya. Saya kemudian memasukkan wang itu ke dalam kabinet besi dan menguncinya. Pada 19 Disember 2016, saya telah diarahkan oleh Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin untuk menyerahkan wang tunai RM14.000 yang dirampas daripada Christine kepada pegawai SPRM Muhammad Yusuf Awang Osman, kata Ku Sazwani dalam kenyataan. Ku Sazwani seterusnya memaklumkan bahawa Christine mempunyai hubungan dengan Awang Tahir kerana dia memberi Christine wang RM14.000. Menurut Ku Sazwani, Christine tidak ditahan SPRM tetapi dia merupakan salah seorang saksi pendakwaan. Sementara itu, saksi ke-39 pendakwaan berkata dia diarah menyerbu pejabat dan rumah bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri LIM bagi mengesan bukti perbuatan jenayah rasuah yang dilakukan LIM. Nordinas berkata serbuan pertama dilakukan di pejabat LIM dan kemudian Kementerian Keuangan Sabah dan mereka tidak menemui sebarang bukti berkaitan siasatan case of water. Pasukan kami kemudian bergerak bersama LIM ke lokasi kedua, iaitu rumah LIM di Jalan Penempatan di sini. Kami kemudian membuat pemeriksaan di rumah dan di dalam kenderaan milik LIM. Hasil pencarian itu, kami menemui beberapa dokumen dan barang yang disaki ada kaitan dengan siasatan case of water itu, yaitu dokumen kenderaan, kewangan, rumah serta komputer riba dan barang kemas serta 2 kenderaan. Semua barang rampasan dibawa ke pejabat SPRM Sabah, katanya. Timbalan pendakwa raya DPP Mahadi Abdul Jumat, Haris Parakas Somia dan Zendelim menjalankan pendakwaan manakala LIM dibela oleh Datuk Tan Hock Chuan, Baldez Singh, Karpal Jit Singh dan Aaron Lau, dan Peguam Priscilla Akwila Sinem membela Awang Tahir dan Fauzia. Perbicaraan diteruskan pada 25 hingga 28 Julai tahun ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.